ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati almarhum al-Imam al-Ghazali sya'ulillah ilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa ammal qalb wa hasabuka fihim annaka law khalaq aw khalaqatuhu wa wafaqtuhu fi ahwahihim asimta wa afsadatu amra akhiratika wa in qalabtuhum ta'ibta bi addiyatihim wa jafawatihim wa kadjarta alaika amra dunyaka. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adapun makhluk, cukuplah bagimu mereka itu sesungguhnya engkau, sekiranya engkau bercampur dengan mereka, dua muafakat pada kesukaan mereka itu, maka akan mengheret kamu kepada dosa dan kerosakan urusan akhiratmu. Jika engkau menyanggahi mereka, maka mereka akan menyakitkanmu, menyusahkan kamu, dan mereka itu akan menyeterui kamu dan mengkeruhkan kamu dalam urusan duniamu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masuk bicara tentang khulasah ataupun kesimpulan yang nak dibuat oleh Imam Ghazali, iaitu berkaitan dengan awaiq, aqabatul awaiq, yang saya rasa dalam kitab Minhajul Abidin ni yang panjang perbicaraan aqabah ni lah. Ada 7 aqabah yang paling panjang. Mana kita makan masa, saya ingat, tak kurang 5-6 tahun bicara bab ni. Jadi, aqabatul awaiq ni, yang disebut aiq ni, awaiq ni, faktor-faktor yang menghalang kita daripada mengerjakan ibadat. Yang besar-besarnya tuan-tuan ada 4. Dunia, syaitan, makhluk dan juga hawa nafsu. Setelah Imam Ghazali menguraikan secara terperinci satu-satu, dia nak buat satu kesimpulan. Dia panggil noktah. Cakap yang pendek, tapi kita boleh berpegang dengan dia. Mungkin perbicaraan panjang, payah nak ingat. Dia buat satu kesimpulan, satu formula lah kita kata. Yang kita pegang ni, kita ingat dia tu pendek. Poin-poin yang mudah. Kita pegang dia, insya-Allah akan banyak membantu kita dalam menolak awaiq ni. Hingga berjaya kita mengerjakan ibadat
dengan sempurna insya-Allah. Yang kita disentuh oleh Imam Ghazali sebelum ni dua perkara. Dia memang ada empat. Dia dah sentuh berkaitan dunia. Dah sentuh berkaitan dengan syaitan. Yang belum disentuh makhluk dan juga hawa nafsu. Berkenaan dunia ni kita sebut secara ringkas lah supaya kita tak lupa. Dia kata, siapa kita? Kalau kita ni makna kita kata orang yang mempunyai mata hati. Di kalangan para arifin, orang ilmuwan. Orang yang kuat ibadat. Orang yang punya mata hati. Yang Allah campak pada mereka itu rahsia-rahsia. Macam-macam. Cukuplah dia kata bahawasanya dunia ini seteru Allah. Dunia ni musuh Allah. Sedangkan kita beribadat dia kata untuk berusaha menjadi kekasih Allah. Bila kita nak jadi kekasih Allah, kita mesti bermusuh dengan apa yang Allah musuh. Allah memusuhi dunia. Kerana dunia ni dah melupakan orang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula bergelumang dengan dunia. Mana boleh dia kata kita makna kata menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaikal ladzina nashtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun, kata Allah. Mereka yang menjual kehidupan dunia itu dengan akhirat. Dia jual akhirat dengan dunia. Untuk mendapat dunia, dia terpaksa gadai akhirat dia. Dan Allah SWT kata, wala yukhaffafu anhumul azab. Tidak tersembunyi bagi mereka itu akan azab Allah Ta'ala. Wala hum yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia orang yang mengutamakan dunia, hingga dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka bersedialah untuk menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pula orang yang dipanggil orang yang salik, orang yang bermujahadah, sungguh-sungguh nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memadailah kata Imam Ghazali bahawa dunia itu penuh dengan sumun, penuh dengan kecelakaan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kekotoran. Dunia jifatun, jifa, bangkai. Jadi kalau makna kata kita yang bermujahadah, kena sungguh-sungguh tolak dunia. Dunia mendatangkan mudarat. Kalau tak tolak, kita takkan dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata Imam Ghazali, orang yang lalai, ghaflah, yang tak bersibuk dengan ibadat ni, cukuplah dia kata untuk kamu berfikir, dunia ni yang kamu duk hambat ni, dia tak kekal. Dunia tak kekal. Sama ada kamu tinggal dia atau dia tinggal kamu. Kalau kita mati, kita tinggal dunia. Kadang-kadang di dunia ni pun kita dah ditinggal oleh dunia. Negaan kita rugi, harta benda kita musnah, dicuri oleh orang-orang, pangkat kita, kedudukan kita, jawatan kita hilang. Depan mata kita tengok. Yang berempat pula duk hambat dunia. Dunia akan meninggalkan kamu atau kamu akan tinggalkan dunia. Hari mana kita duduk, kita fikir betul-betul. Siapapun kita, maka dunia ni sebenarnya tak boleh mendatangkan sebarang manfaat kecuali dunia itu kita ambil dengan halal dan kita gunakan untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara ringkasnya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan syaitan cukuplah. Cukuplah syaitan itu musuh kamu. Disebut oleh Allah, inna syaitana lakum aduun. Bagi kamu tu syaitan tu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Hendaklah kamu jadikan dia sebagai musuh. Nabi pun diperintah oleh Allah untuk berlindung daripada kejahatan syaitan. Tambahlah kita ni, kata Imam Ghazali, dengan hujah yang ringkas ini, maka kita buat kesimpulan tak dapat tidak, kita mestilah makna kata jangan membiarkan sama ada dunia ataupun syaitan menguasai kita hingga tak dapat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita bercakap tentang manusia. Penghalang yang ketiga.
Manusia ni kebanyakan dia, bukan semua, kebanyakan dia menghalang kita daripada beribadat. Manusia yang membantu kita buat ibadat, yang ni kita tak tolak, kita berkawan dengan dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong ke arah bir, kebaikan dan takwa. Ini kita buat kawan. Jangan kita ambil manusia ni yang kita buat kawan yang boleh menghalang kita, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah akhir zaman ni tuan-tuan sekalian. Kena pilih-pilih kawan. Tak percaya tanya anak kita. Kenapa dia isap rokok? Dia akan bagi tahu kawan. Kenapa dadah? Kawan. Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa naik motor lari laju? Dia akan sebut kawan. Kawan ni besar pengaruhnya tuan-tuan sekalian. Makhluk ni besar pengaruhnya dalam hidup kita. Sebab itu Nabi peringat kita ibarat berkawan dengan orang jual minyak atar. Kita pun akan terasa wangi dia. Bau wangi itu akan melekat tubuh badan kita. Tapi berkawan dengan tukang besi, Nabi kata, kalaupun baju kita tak terbakar, paling tidak peluh dia tu melekat kat kita. Ibarat berkawan dengan orang jahat, kita akan rosak tuan-tuan sekalian. Sebab itu pada-padalah dalam kita bersahabat, berkawan ni. Itu dia. Wa ammal khalq. Adapun makhluk. Makhluk di sini maksudnya manusia. Yang jangan kita biar manusia ni pengaruhi kita. Kadang-kadang orang tu bagus tuan, dia boleh tukar perangai jadi pelik tu, kita pun heran. Cari-carikan sebab kawan. Sebab tu di akhir perbicaraan ulama tuan, bila bicara bab apa pun, ujung dia akan sebut, carilah kawan yang baik. Macam kita nak semayang berjemaah, kita tak istiqamah semayang berjemaah. Kadang-kadang kita main, kadang-kadang tak main. Kita berkawan dengan orang yang istiqamah semayang jemaah dia tu. Lama-lama kita pun jadi macam dia. Kita kedekut, payah nak bersedekah, kawan dengan orang yang pemurah. InsyaAllah kita akan jadi pemurah. Kita ni malas mengaji, ambil kawan dengan orang rajin mengaji. Akhirnya kita akan jadi orang yang rajin mengaji, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pilih kawan yang baik, yang boleh membantu kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ini, kata Imam Ghazali, wa hasbuka fihim, memadailah pada mereka itu. Ni akhir zaman ni, zaman sekarang ni, kebanyakan manusia ini, ya, annaka, sesungguhnya engkau itu, lau khalatahum, lau khalatatuhum, kalau kamu mana bercampur dengan mereka itu, wa wafaqtuhum, dan kamu muwafaqat fi afwahihim, dengan kesukaan mereka itu. Kalau kita bercampur, bergaul dengan orang tu, kan? Kita bercampur dengan apa yang dia suka, kesukaan dia, kegemaran dia, kita bergaul dengan, menyertai benda yang dia suka tadi ni. Fi afwahihim, ya, dengan apa yang mereka suka itu, ya, asimta, dia kata wa afsadatta amri akhiratika, maka kata Imam Ghazali, menyebabkan kamu akan jatuh pada dosa dan kamu akan rosak dalam urusan-urusan akhirat kamu. Di akhir zaman ni kebanyakan manusia tak apa nak cenderung ke arah agama. Kita bersama-sama mereka, bergaul dengan mereka. Maka yang pertamanya kata Imam Ghazali, dia akan makna kata menyebabkan kita ni rosak akhirat kita. Kita tumpuk ibadat, nak buat ibadat sungguh-sungguh. Kita berkawan dengan orang yang lara, buang masa sana sini. Kita bergaul dengan mereka, sikit-sikit dia tarik kita, akhirnya rosak akhirat kita. Mungkin dulu kita ni sembahyang sunat duha, istiqamah, tak tinggal. Kerana berkawan dengan mereka, sana pusing tak apa-apa, sikit demi sikit, akhirnya tertanggal apa yang ada dengan amalan-amalan akhirat kita. Kalau kita bergaul dengan dia, kita lawan dia pun payah juga.
dia akan dah binasakan kita juga. Kita ikut dia pun rosak. Kita kawan dengan dia, kita lawan dengan dia, kita kawan dengan dia pun kita rosak. Ujar Imam Ghazali bahawasanya kalau kamu bercampur dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan menyertai apa yang dia suka. Apa yang dia suka? Dia suka pergi kelab malam, dia suka tinggal sembahyang jemaah. Dia suka itu, dia suka ini, benda yang mengarut. Tambah akhir-akhir zaman ni, akhirnya tuan-tuan, sikit demi sikit, akhirat kita akan hilang. Tertanggai. Kalau kita rajin mengaji, dia tak suka mengaji. Kita nak layan dia. Hormati dia, kunut. Lama-lama kita tertinggal kuliah-kuliah kita. Banyak jadi macam itulah tuan-tuan. Dia kadang kita tengok, awak kawan kita ni lama tak main masjid ni, tak main mengaji ni. Cek-cek tengok, ditarik. Sikit-sikit dia tarik. Sebab itu, pada-padalah kita kawan tuan-tuan. Kawan ni kita tengok sungguh-sungguh. Kalau kita tak kena pilih kawan, dia akan tarik kita. Sikit-sikit tak terasa tuan-tuan. Sedap-sedap kita dah bukan tempat dia. Saya tengok tuan-tuan, saya pun tak sangka kawan-kawan saya. Dulu tak macam tu. Tuan-tuan lah ni tuan-tuan tengok dia bercakap di parlimen. Aduh. Macam orang yang tak pernah duduk gerakan Islam. Macam orang tak pernah kenal ulama. Orang yang tak pernah berusrah. Cara cakap tu, ya Allah. Takut kita dengar pun takut. Tuan. Pasal apa? Tuan-tuan kaji-kaji tu akan jumpa puncanya kawan. Dulu dia berkawan dengan siapa? Sekarang dia berkawan dengan siapa? Dulu siapa teman rapat dia? Sekarang ni siapa teman rapat dia? Kawan ni pengaruh tuan-tuan. Dia akan pengaruh kita. Kita tak sedar. Tapi kalau kita dapat buat muhasabah, kita dah berkawan dengan dia 5, 6 tahun, 10 tahun, dah renung-renung, aku rupanya bukan aku yang dulu. Aku sekarang ni, aku lain. Tuan-tuan, kita berjalan kaki, contoh kan, kita berjalan kaki. Walaupun berjalan kaki ni pelan tuan-tuan. Tuan-tuan ambil masa sejam. Tuan-tuan daripada Pengkalan Lebaiman ni, tuan-tuan berjalan pergi ke Baling. Arah pergi jalan Baling. Pergi Kuala Ketir. Tuan-tuan berjalan sejam. Lepas sejam tuan-tuan berjalan, tuan-tuan berhenti dan pusing belakang. Tengok tempat mula-mula tuan-tuan apa? Tuan-tuan bergerak. Tuan-tuan tak nampak dah Pengkalan Lebaiman. Tuan-tuan tak nampak dah. Sejam tuan-tuan berjalan, walaupun pelan, tapi tuan-tuan tak nampak dah tempat tuan-tuan bermula. Pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bila kita muhasabah sungguh-sungguh, kita akan dapati kita tak macam dulu dah. Kita dah tak macam dulu. Cara pakaian kita, cara cakap kita, cara sikap kita, dah berlain dah. Ini yang kita takut. Ini kerja kawan. Ustaz Izzah Razak tuan saya masih ingat. Saya ambil dia masa tu saya penguti lajnah tarbiyah Pai Perak. Saya jemput dia untuk buat usrah kami. Usrah pimpinan Pai Perak. Kita buat di Taiping, di markas Taiping. Antara lain dia kata apa? Kita nak kenal orang, dia kata, tak payah kita tanya biodata dia. Tak payah tanya. Biodata tak payah tanya. Memadai lah. Tanya siapa kawan dia. Tell me who's your friend. I will tell you who are you. Hang abang kat aku siapa kawan hang. Aku nak abang hang tu siapa. Siapa kawan? Ustaz Siddiq. Mesti pahal. Tak payah duk robek-robek lah panjang-panjang. Tanya siapa kawan hang. Sebab kawan tu akan pengaruh kita. Kawan yang baik, pengaruh kita jadi baik. Kawan yang jahat, akan pengaruh kita jadi jahat. Baik tu, kita yang nak buat kerja-kerja agama, nak buat kerja akhirat, nak buat ibadat ni, pilihlah betul-betul tuan-tuan. Pilih sungguh-sungguh kawan-kawan kita. Kena pilih. Cari yang baik-baik tu insya-Allah, yang boleh membantu kita dekat dengan Allah Ta'ala. Yang nak bawa kita dekat dengan Allah, dia dekat dengan Tuhan, baru boleh tarik kita dekat dengan Tuhan. Kalau dia jauh daripada Allah, macam mana nak tarik kita dekat dengan Tuhan? Kita nak jadi baik. Kawan orang yang baik. Kalau dia sendiri tak baik, macam nak tarik kita jadi baik? Dia tak? Jadi pilih-pilih. Itu dia. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
Mereka ini makna kata kita, kalau kita rapat dengan dia, kita makna kita buat kerja macam mana, kita setuju dengan dia. Akhirnya tuan-tuan, sikit demi sikit, kita makna kata jauh daripada agama. Jauh daripada kerja-kerja akhirat kita. Kalau kita bersetuju dengan dia, berkahwin dengan dia, ikut dia. Sebaliknya kata Imam Ghazali, wa in khalaftuhum, ya, ta'ibtu. Dia kata bi adiya tihim. Kalau sekiranya makna kata kamu menyalahi mereka, kita menyalahi mereka, mereka akan menyakitkan kita. Dia buat kita sakit. Dia akan menyusahkan kita. Kita berkawan dengan dia, rosak agama kita. Kita makna kata berbalah dengan dia, kita jadi susah. Kita akan menjadi susah. Ya. Qadarta alaika amra dunyaka. Dia akan mengeruhkan mana beban kerja-kerja kita ni. Dia akan menyusahkan kerja-kerja kita dalam urusan-urusan dunia kita. Dunia kita akan jadi huru-hara. Kita balah dengan dia, habis. Habis tuan-tuan sekalian. Hang tak tahu buat baik macam mana lah. Bila kita berbalah dengan dia akan cari jahat kita. Cari salah kita. Saya kadang-kadang jenuh terfikir, apa salahnya tuan-tuan? Apa salah? Sawit anugerah Tuhan. Tak mana salah? Cuba cakap. Pasal sebut Tuhan. Tak boleh. Oh, nanti bila kita sebut Tuhan, nanti negara barat tolak sawit kita. Contoh kan. Negara barat tak bertuhan ke? Orang Kristian tak ada Tuhan ke? Kita pun tak sebut Allah, sebut Tuhan. Ada orang beritahu saya, dia kata lagu kebangsaan Britain, kan? God save my queen. Tuhan selamatkan raja kami. Britain pun lagu dia sebut Tuhan. Dia kita tak sebut Tuhan, tak sebut macam apa? Kenapa tak boleh sebut Tuhan? Bagi saya, benda ni cukup bagus. Kan? Nak mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala dalam kita berniaga ni. Ingat, ini anugerah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Ibu Muhammad, ini anugerah Allah dan kasih rahmat daripada Allah Ta'ala. Bukan semua negeri ada sawit. Saya pergi Kemboja, tuan-tuan. Dia cuaca dia, orang panggil atas pergi pada Khatulistiwa, panggil apa? Di Kemboja. Dia getah banyak. Sawit tak ada. Bukan semua negeri ada sawit. Malaysia ada sawit. Indonesia ada sawit. Kan? Ni pun mungkin ada di Thailand. Tapi main naik sampai Kemboja dah tak ada orang. Ada apa yang dia marah sangat? Sawit anugerah Allah Ta'ala ni. Tak mana tak kena. Aku pun tak faham tak mana tak kena. Kita nak rebranded. Kalau pakai cap tu je, dia kena ubah lah sikit bagi ada fresh sikit. Dulu kami sayang sawit tu. Ni kita naik sikit. Naik makam. Supaya mengingatkan bahawasanya kepada peladang-peladang, pekebun-pekebun kecil. Ini sawit anugerah Allah. Tambah-tambah sawit lah ni naik harga. Masa dia pegang dulu tuan-tuan, RM270 satu tak. Sekarang RM760. Beza RM500 setang. Masa Teresa Cook pegang dulu tuan-tuan, kempen minum satu cancah, satu sudu sawit, harga dia RM200 pula. Dia kata, dia bawa kata, orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur. Kita nak buktikan yang apa cakap tu tak betul. Ni orang Islam tak jujur ni. Bila pegang, dia kata kita tak jujur. Kita pegang RM760 satu tak. Beza RM500 kami tuan. Kerajaan Malaysia pun tuan, makna kata bercukai sawit dah mencecah 500 juta dah dapat. Tapi orang kita Islam tak boleh guna nama Islam. Tapi nak guna nama apa?
Hang nak berpisah daripada Allah Ta'ala macam mana? Kita nak kaitkan supaya orang ingat ni nikmat Allah. Syukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah bagi kat kita. Kita nak hubungkan. Sebab tu disebut oleh Allah, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak melalaikan jual beli dia, perniagaan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar dia kek sawit ingat Tuhan, timbang sawit ingat Tuhan. Orang miskin buat keluar minyak sawit ingat Tuhan. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, kami tambah nikmat. Kita nak jadikan kerja sawit ni sebagai ibadat. Ini memang salah pun. Kalau kita kata ni kederat aku, usaha aku tak boleh. Mesti kita sebut ini anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ni hantar sebab macam mana, baik macam mana pun, ada saja yang tak kena. Kan? Ini namakan manusia. Kalau kita lawan dia, ada saja dia cari. Dia kata kita tak betul. Betul lah, Luqmanul Hakim ajak anak dia tu betul sangatlah. Cerita dalam kitab. Yang sama-sama kita pernah dengar. Masyhur cerita dia. Luqman kata, wahai anakku, aku nak habak, nak ajak hang perangai manusia. Yang kata perangai manusia ni. Pagi tu dia keluar dengan anak dia, bawa kaldai sekok. Jalan kaki. Sampai tu tang depan tu sikit tu. Kita nak jalan di sana. Sampai tang sekolah tu, tang maktab perguruan tu. Orang tengah makan nasi, orang keluar. Loh, bodoh. Ada keldai tak mau naik. Apa tak kerti fikir. Hang dengar dah anak aku. Apa orang kata? Alah ni hang naik, biar pak berjalan. Jalan ni sampai simpang 4 kan. Simpang 4 tu nak pergi dekat apa Puspakom tu, JPJ tu. Sampai tu orang duk tunggu JPJ kata, "Loh, budak ni tak ada otak. Dia naik keldai bagi pak dia berjalan. Apa tak reti ni? Dia tergamak biar pak dia lagu tu." Dengar ada orang kata apa anak aku? Dengar. Lah ni hang turun biar pak naik. Sampai Tang Puteri Jaya tuan. Orang kata rentua saja tak ada akal. Tua tak ada akal, janggut yang putih. Apa tak reti. Dia biar anak dia berjalan, yang dia tu naik pula keldai biar anak dia berjalan. Dengar tak? Lah ni dia kata, pak turun. Hang turun, pak turun. Makna kata, hang naik, pak naik. Dua-dua sekali naik keldai tu. Sampai simpang Kuala Ketik, lagi orang bising. Nak bagi keldai mampu Tak yang kena ni yang mana? Tak naik pun tak kena. Anak naik tak kena. Pak naik tak kena. Naik dua-dua pun tak kena. Lepas tu kita faham. Kita ada panduan. Kita ada ulama, kita ada dasar. Parti kita, jamaah kita ada dasar. Kita buat berpandukan Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijtihad ulama kita. Hang nak kata apa? Katalah, buatlah apa. Ada dia tak kena. Kita buat kerja kita. Ni kata manusia jenis macam tu. Ada saja yang tak kena. Ya. Sumala ta'man. Ta'man yalhisuka ila mu'adatihim. Dia kata, itu dia. Kemudian kamu tidak akan aman. Makna kata, daripada diseru akan engkau itu. Ya? Kita tak aman. Ada saja tuan-tuan. Begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini. Dia akan arah keserangan kepada kita. Ya. Bila benda ni berlaku pada kita tuan-tuan, ya, ana qa'u fi syarrihim. Makna kata jatuhlah kamu kepada kejahatan mereka. Ada saja rancangan jahat mereka untuk memusnahkan kita. Antara buat baik macam mana, ada saja tak kena. Kita rapat dengan dia, rosak agama kita. Kita lawan dia, kita pula jadi masalah. Macam-macam dia akan buat. Kebanyakan manusia ini
wali'an wala annahum, dia kata wala annahum in madhuka, dia kata wa azzamuka akhafu alaika al-fitnata wal ujbu. Kalau dia puji kita, sesungguhnya lah ni, dia puji kita, dia besarkan kita, kamu kena takut akan jatuh fitnah dan juga ujub, riak atau ujub. Dia duk bodek kita lain macam ya. Ini apa ni? Dia akan timbul fitnah. Kalau kita ada jawatan, dia duk puji kita melampau-lampau sangat, ini mesti ada something wrong. Mesti ada benda tak kena. Kita terima pujian-pujian dia, kita pula terjebak ke arah ujub ataupun riak. Buat ibadat tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in zammuka wa qaharuka akhafu alaika al-huzna taratan wal ghadab li ghairi llahi ukhra. Sekiranya maknanya kita kata kamu dicela ataupun kamu dihina, takut oleh kamu bahwasanya kamu berduka cita ataupun kamu marah, tidak dengan makna kata tidak dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puji kita, mungkin kita akan terbak pada ujub, riak dan sebagainya. Dia cela kita, kadang-kadang kita marah kat dia. Dia cela kita, dia nista kita, dia hinakan kita. Kadang-kadang timbul perasaan kita marah kepada dia, bukan marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia puji pun kita terjebak, dia hina kita pun kita terjebak. Kita terkena tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, wa khulal amraini, dia kata patu muhlikat. Dua-dua perkara ni mendatangkan kebinasaan untuk kita. Dia puji kita, kita mungkin kena ujub. Mungkin dia ada muslihat di sebaliknya, dia puji kita lebih-lebih. Kadang puji lebih-lebih tuan-tuan. Puji ni yang patah tak apa dia puji. Jack lah. Jack ni bukan tak boleh jack, boleh jack. Tapi tengoklah kalau tayar pancat, jack lah. Kita nak tampung, nak tukar tayar baru, jack lah. Tapi hari-hari jack ni bukan benda. Jadi jack. Awak kata hang ni hari jack. Jack pula bukan jack ni. Kereta kancing, jack lori tu. Terangkat 4 tayar. Ada jawatan exco ke bagi rakyat ke, pegang kampung pun jadilah JLC ke apa ke, JKK ke, kawan dia main. Dia main macam-macam. Pengalaman kita lah tuan-tuan, saya tak pernah pergi pejabat menteri besar pun. Memang tak pernah pergi pun. Kita pun tak mau. Tapi dengar cerita kawan-kawan lah. Kita biasa merintah di Perak. Jadi kita pernah pegang menteri besar. Loh, dia main macam apa? Main jumpa anak bodik ni. Kadang-kadang terbalik. Ana jadi hantar, hantar jadi ana. Hantar dia dengan ana. Dia kami rapat sungguh. Dia kata, dia nak buat dia dengan kita rapat. Dia terbalik. Ana pergi hantar, hantar pergi ana. Lain macam pakai jubah serban tu dia punya ekor panjang. Nak turun jabat menteri besar. Sebelum tu tak nampak apa pun, usrah pun tak nampak. Markas tak pernah main. Kita merintah aja mula dia main. Nak jack kan? Macam-macam cerita tuan-tuan sekalian. Jadi dia puji kita pun kita bermasalah. Boleh menyebabkan kita jatuh kepada ujub, riak dan sebagainya. Dia nista kita, dia kritik kita, dia maki kita, dia rendah-rendahkan kita pun menjadi masalah. Jadi hati kita ni semayang pun tak tenteram. Dia marah ke dia. Marah tak tentu pasal. Kita jadi marah kat dia, kita tak puas hati. Dia macam-macam. Membara dia ni. Hingga menyebabkan terganggu ibadat kita. Itu dia. Ni yang dikata manusia ni. Ya. Summa, kata Imam Ghazali, summa zukur
halaka ma'ahum. Dia kata, ba'da masirta fil khabri. Kemudian aku nak ingatkan kamu, hal kamu berserta mereka. Setelah kamu mati, dan dimasukkan ke dalam kubur. Yang kita ada tuan-tuan berembak-embak, bercendui-cendui. Sini panggil bercendui ya. Cendui ni, buh sana, buh sini. Oh, sibuk sungguh. Kadang-kadang lupa anak, lupa isteri. Tak bagi perhatian sepenuh. Ni kawan nak layan kawan ni. Oh, bukan main lagi. Apa jadi setelah kamu dimasukkan orang ke dalam kubur? Lepas kita mati, apa jadi? Dia kata, kamu cuma diingati bisalah setiap ayam. Sebanyak 3 hari ya. Orang akan sebut kamu, kawan kamu akan sebut kamu 3 hari ya. Tak lebih pada 3 hari. Yang kita habis bertonton masa dengan dia, berkawan dengan dia, pumpang. Makna kata, kita cuma diingati selama 3 hari ya. Kaifa yatrukunaka wa yahjurunaka wa yansaunaka. Bagaimanakah kamu ditinggalkannya? Tak ada orang pergi bubur kita dalam kubur, nak pergi tunggu atas kubur. Tak, dia tinggal, dia balik. Itu dia. Wa yahjuraka, dia akan hijrah kamu, dia akan tinggalkan kamu. Wa yansunaka, dia akan lupa kamu. Seolah-olah kita tak pernah ada di muka bumi ini. Kita lupa Tuhan, tak mau ibadat dengan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala yang kita nak. Kita akan cari masuk dalam kubur. Kita akan cari Allah. Minta pertolongan Allah. Mengharapkan bantuan Allah. Sedangkan dunia kita tak ingat Allah Ta'ala. Kita habis masa duk layan orang. Tak tentu pasal. Ingat kata Imam Ghazali. Ingat. Dia akan tinggal kamu. Dia akan hijrah kepada kamu. Dia akan lupakan kamu. Ya. Itu dia. Wala yakaduna yazkurunaka. Dia tidak, hampir-hampir mereka itu tidak ingatkan kamu. Dia lupakan kamu. Makin hari makin lupa. Makin hari makin lupa. Seolah-olah kita tak pernah wujud di atas muka bumi Allah Ta'ala. Ka'annaka lam tarauhum yauman walam tarauka. Seolah-olah kamu tak pernah melihat mereka dan mereka tak pernah melihat kamu. Seolah-olah kamu tak pernah berjumpa dia di dunia ni dan dia pun tak pernah berjumpa kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa hunalika illa Allah Subhanahu. Makna kata tidak ada yang kekal ya bagi kamu ketika itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu sibuk dengan manusia di dunia ni sampai lupa Tuhan. Bila kamu masuk dalam kubur, siapa bersama-sama kamu? Siapa nak tolong kamu? Siapa nak selamat kamu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia kita jauh daripada Allah, macam mana di akhirat dalam kubur besok kita mengharapkan Allah Ta'ala membantu kita, tuan-tuan? Orang yang mendampingi Allah, ingat Allah, beribadat pada Allah, sentiasa berdoa pada Allah, menyebut nama Allah. Orang ni lah yang akan makna kata dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yakunu minal ghamni al-azim. Maka kata Imam Ghazali, apakah perkara makna kata yang terlebih besar ruginya ini? Rugi hidup di dunia puluh dengan manusia. Bila mati manusia tinggal kamu. Dia tinggal kita. Dia tak ada duduk kita. Dia tak bantu kita. Kadang-kadang nak buat tali arwah pun tak ingat kat kita dah. Dia lupa. Selupa-lupanya, tuan-tuan. Imam Ghazali kata ada 3 hari saja. Dia nak ingat kita dalam masa 3 hari. Lepas tu dia lupa terus. Bukan tak boleh kawan-kawan lah. Pada-pada lah. Bukan tak. Maksud saya macam tu lah. Jangan habiskan masa di dunia ni untuk makhluk. Sampai tak ada masa dengan Tuhan. Ingat kita akan masuk kubur. Ketika tu mana yang nak bantu kita? Siapa nak tolong kita? Kena bagi perhatian sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antudayya. Dia kata ayyamaka maha
haulal khalq ma'a qillati wafa wa qillati baqa ma'hum wa tatruka khidmatallahi ta'ala. Ya. Bahawa kata Imam Ghazali, hilanglah harimu bersama makna mereka makhluk ini dengan sedikit saja yang menunaikan janji. Tuan-tuan boleh bergaul dengan manusia, tuan-tuan tengok manusia ni di antara sifat-sifat mereka tidak menunaikan janji. Masa nak berhutang tu orang boleh berkamil lagi. Lepas tu dia tak bayar. Tak pasal-pasal kita sakit hati kat dia. Sakitlah hati dia pinjam duit kita tak bayar. Kalau kita tak kenal orang, takkan orang nak pinjam duit kat kita. Sebab dia kenal kita lah dia pinjam. Masa nak pinjam lah seminggu ya. Seminggu lepas seminggu aku bayar. Lepas tu tuan-tuan tahu lah. Macam dia buat sadi, buat tak tahu kat kita. Banyak perangai macam ni manusia tuan akhir zaman ni. Mungkiak janji. Terutama bab duit ringgit. Aduh, masa nak pinjam tu. Lepas tu bila dia masa nak bayar, bukan dia main cari kita. Kita kena pergi cari dia. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Akhir zaman ni. Khianat dengan janji. Yang katakan manusia sikit sangat. Di antara mereka itu yang menunaikan janji. Ya. Tidak. Waqillatil baqa ma'ahum. Sedikit sangat yang kita kekal bersama mereka. Kita berkawan-kawan, bisa. Kawan-kawan, bisa. Kawan saya, tuan-tuan, kancing. Seorang keluar 50,000, seorang keluar 20,000. 100,000 modal. Meniaga ikan. Dia dapat meja di Manjung. Market Manjung. Tak sampai sebulan, tuan-tuan. Lepas tu mula dengar cerita. Tak boleh harap. Mula dah. Mengangun duit ni, mula dah. Mana nak cari yang menunaikan janji, yang bersifat amanah. Oh, cukup payah manusia hari ni. Dia duk tipu kita, kawan kita. Kawan-kawan kita tipu kita. Kalau kita tak kenal dia, dia pun tak boleh tipu kita. Takkan dia tergamuk nak pergi pinjam duit dekat orang yang dia tak kenal. Jadi tak pasal-pasal kita bermusuh dengan dia. Sakit hati dekat dia. Aduh, ya Allah. Wa tatrukal khidmat Allah Ta'ala. Sedangkan kamu tinggal khidmat kepada Allah, kamu duk layan manusia tanpa pasal ni. Habis masa kamu dengan Allah Ta'ala. Kamu habiskan untuk manusia. Itu dia. Allazi yarji'u ilaihi al-umur. Dia kata, wahadah. Sedangkan akan kembali segala urusannya kepada Tuhan yang Esa ni. Semua urusan kita balik kepada Tuhan. Semuanya Allah. Tak ada satu pun yang boleh terpisah daripada Allah Ta'ala. Makan minum kita, kesihatan kita, hatta nyawa kita, rezeki kita. Semua daripada Allah. Sedangkan kita lupa Allah. Sebab kita bersahabat, berkawan dengan manusia-manusia yang membawa kita jauh daripada Allah Ta'ala. Fala yabqa illahu abadal abadin. Maka tidaklah kekal selain dia, yakni Allah. Kekal selama-lamanya. Di dunia, sampai dalam kubur, sampai bangkit besok, di padang mahsyar, di hari akhirat, Allah lah tuan-tuan. Mata-mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini marilah kita tumpukan banyak perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia boleh, bukan tak boleh. Boleh kita hubungi manusia, rapat dengan manusia. Nak dakwah dia, nak suruh dia ke arah kebaikan. Boleh. Jangan kita habiskan masa dengan manusia, lupa hubungan kita dengan Allah SWT. Sedangkan kita amat mengharapkan Allah. Di dunia ni kita mengharapkan Allah bagi kita taufik, hidayah. Untuk bagi kita kekuatan untuk beribadat. Nak mati besok, tuan-tuan, mengharapkan Allah pimpin kita. Boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Dalam kubur ni, al-khabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min uqarin niran, kata Nabi. Kubur boleh merupakan taman-taman syurga. Dia juga boleh merupakan jurang. Dari satu jurang pada jurang-jurang neraka. Siapa nak bantu kita, nak tolong kita, selamatkan kita daripada azab kubur? Siapa yang boleh bagi kita ni bahagia dalam kubur kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Bangkit pada mahsyar. Timbang dosa pahala. Sampai bila-bila tuan-tuan kita mengharapkan Allah Ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Kamu tu fakir di sisi Allah. Allah saja yang kaya lagi terpuji. Kita amat mengharapkan kepada Allah. Wal hajatu kulliha ilaih. Maka maknanya kita, hajat kita seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Zahir dan batin, dunia dan akhirat. Amat mengharapkan Allah Ta'ala. Wa tukalanu kulluhu alaih. Dan kita bertawakul kepada Allah semata-mata. Mengharapkan bantuan, pertolongan Allah dalam segala hal. Ya. Wal i'tisamu kulluhu fi kulli halin. Dan kita i'tisam, berpegang teguh dengan Allah Ta'ala seluruhnya. Dalam setiap hal. Wa inda kulli syiddah. Daripada tiap-tiap syiddah kepayahan. Kita mengharapkan sangat-sangat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haulin bih. Begitu juga huru-hara yang kita takut. Harap tuan-tuan sekalian supaya kita diselamat daripada huru-hara. Berpegang dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasulkan Nabi Muhammad. Kalimatu haqqin. Inilah kalimah yang sebenarnya. Mentauhidkan Allah, berasulkan Nabi Muhammad. Inilah kalimah yang sebenar. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kalimah ni kita hidup. Dan atas kalimah ni lah kita mati. Kita hidup berpandukan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita mati pun atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tak hidup dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibimbangi, dia mati bukan atas kalimah itu. Nak mati atas kalimah La ilaha illallah, mesti hidup di atas kalimah La ilaha illallah. Yang kita ikhrar setiap hari tuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Itu manifestasi daripada kalimah La ilaha illallah. Bertuhankan Allah. Macam mana ciri-ciri orang bertuhankan Allah? Inna salati, semayang aku. Wa nusuki, ibadatku. Wa mahyaya, urusan hidup aku. Wa mamati, urusan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah. La ilaha illallah. Itulah dia punya maksud. Kita atur hidup kita tuan-tuan. Semata-mata kerana Allah. Amat kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadapan dengan huru-hara. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha wa biha nub'asu insya'allah ta'ala minal aminin wa birahmatillahi kawaramih. Atas kalimah inilah, dengan kalimah inilah kita akan dibangkitkan besok di hari akhirat yang aman daripada huru-hara. Wa alaiha wa biha nub'asu insya'allah ta'ala minal aminin wa birahmatillahi wa kawaramih. Bangkit besok dengan penuh keamanan. Aman daripada huru-hara di padang mahsyar. Jadi makna kata kita setiap masa, setiap ketika amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdah la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang esa. Yang kita berpaut dengan dia, bergantung harap dengan Allah. Sesuai yang kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Kau kami minta tolong. Sembah Allah, taat Allah. Minta tolong pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, fata'ammal ya miskin. Amat-amatilah wahai orang miskin. Kita ni orang miskin. Fuqara wa masakin. Yang amat berhajat kepada Allah. Amat-amatilah kita semua.
Ya, la'allaka tursyadu insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita di atas jalan yang lurus dengan izin Allah taala. Wallahu waliyul hidayah bi fadlihi. Bermula Allah taala lah wali, pelindung kita yang memberi petunjuk kepada kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bab ni. Bukan maksud saya jangan berkawan, tak kawan. Boleh berkawan. Kalau semua pakat tak berkawan dengan manusia, habislah. Pilihan raya kita nak orang undi kita. Kita buat muka cor masa dengan orang mana boleh. Bergaul-bergaul. Ada masa bergaul, ada masa berpisah. Ada masa kita dengan Tuhan. Ada masa kita dengan keluarga kita. Ada masa kita dengan masyarakat kita. Kita pandai-pandai bahagi-bahagikan masa. Jangan masa kita sepenuhnya bergaul sampai kita lupa ibadat, lupa masjid, lupa perjuangan menegakkan agama Allah. Jangan macam tu. Dia betul kita ikut. Dia tak betul jangan ikut. Oleh kerana kita baik dengan dia, dia tak betul pun ikut. Bukan benda macam tu. Kita bukan lembu. Kita bukan itik. Apa tahu itik? Apa pernah tengok itik? Siapa belah itik? Saya belah itik banyak. Saya buka reban tu, dia dia ikut siapa? Ikut ketua dia. Dia ada ketua. Dia ikut. Dia ada berbaris elok. Berbaris dia ikut panjang tu. Sampai tepi jalan dia pergi mana? Pergi sodok semai orang. Habis semai orang. Kalau tanam padi, habis. Semai orang dia sodok. Patut kita bagi nasihat. Presiden. Ini semai orang. Orang nak tanam padi, tak patutlah buat lagu ni. Tegurlah presiden kita tu. Tak. Presiden dia sodok semai, dia pun sodok semua. Lepas tu pergi mana? Pergi ayat acak. Pergi cari cacing. Ayat acak ni yang betul tak? Orang lepas tu berak. Lepas tu kencing. Ketua dia pergi. Sodok ayat acak. Cari cacing. Dia pun sodok semua. Hantar Najib Mutawasitah. Tegurlah ke presiden hang tu. Weh presiden. Ini Najib Mutawasitah. Tak. Presiden dia sodok, dia pun sodok. Last kali yang betul dia pergi mana? Menyeberang jalan raya. Menyeberang jalan raya tuan tu kan. Presiden dia lepas jalan raya. Dia tengok presiden dia seberang jalan raya. Dia tak fikir panjang dah. Demi ketaatan kepada presiden aku pi. Dia kira apa? Mai lori dia bagi bampui. Tergolek dekat 230 ekor. Patut yang baki ni baliklah reban. Tak ada pi juga. Tu otak itik. Tak berhenti fikir. Kita dia betul kita ikut. Dia tak betul jangan ikut. Macam mana kita nak tahu dia betul? Ilmu lah. Kita mengaji, kita usruk, kita liqaq. Kita tahu mana betul, mana salah. Dia betul kita ikut. Dia tak betul jangan ikut. Jadi inilah makna jantan hubungan kita dengan manusia. Dengan Allah, Allah tak ada adil. Allah semua betul. Mana ada Tuhan tak betul. Walak kita kepada Allah dan Rasul mutlak. Tapi walak kita kepada manusia selama mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Walak kamu, kesetiaan kamu kepada Allah dan Rasul. Itu walak mutlak. Dan kepada orang beriman yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un. Mereka yang sentiasa rukuk, sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam tu yang diatur oleh agama kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan panduan-panduan yang diberi oleh Al-Imam Ghazali ni tuan-tuan sekalian, kita tahulah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, kan? Kita tahu.
InsyaAllah. Jadi macam biasalah tuan-tuan, di akhir kuliah saya ni, di mana-mana pun saya selalu sebut benda ni. Kerana apa? Keadaan politik negara kita ni, pilihan raya kemungkinan boleh berlaku bila-bila masa. Kan? Pilihan raya ni penting untuk membentuk kerajaan. Siapa yang menang, boleh bentuk kerajaan. Yang kalah, tak boleh bentuk kerajaan. Kita orang Islam, bangsa Melayu, sudah tentulah kita nak tuan-tuan sekalian menjaga kepentingan Islam dan agama bangsa kita dan negara kita. Kita tak boleh mengundi kalau kita tak daftar. Katalah di Kedah ni, kami di Perak 300,000 tuan-tuan. Orang Melayu belum mendaftar sebagai pengundi. 300,000. Di negara kita Malaysia 4 juta. Bukan sikit tuan-tuan, 4 juta. Jadi masa kita dah amat suntuk. Saya dimaklumkan, kalau kita nak mengundi, kalau pilihan raya berlaku tahun depan, bulan 12 ni tuan-tuan, kita mesti siap mendaftar sebagai pengundi. Baru nama kita terpilih untuk layak untuk mengundi. Jadi masa saya dipahamkan tak lama. Dalam masa seminggu atau 2 minggu ya lagi. Jadi tolonglah tuan-tuan, kita nak jaga negara kita ni, cukup dah Tuan bagi peringatan kepada kita. Tuan-tuan sedar tak sedar? Duit tabung haji dah hilang 10 bilion, nampak tak? Didedahkan di parlimen. Ketika mereka memerintah, aset tabung haji tuan-tuan sebanyak 19.9 bilion. Banyak tuan, 19 bilion. 19,000 juta duit pendeposit tabung haji dalam bentuk aset. Ditubuhkan satu syarikat di bawah Kementerian Kewangan, namanya UJSB. CEO dia tu orang kapil, Cina kapiak. Mentadbir tuan-tuan 19.9 bilion duit harta orang Islam tabung haji. Hari ini didedahkan di parlimen tuan-tuan sekalian, kerugian 9.95 bilion. 10 bilion rugi. Aset 19 bilion, rugi 10 bilion. Yang berlaku, pasal apa boleh jadi macam ni? Kerana ketika itu kuasa politik kita dicengkam oleh DAP-KP. Kesan dia, habis duit kita. Dia belum cerita lagi tu, ladang tabung haji yang penuh dengan sawit. Sawit lah mahal pula tuan-tuan. Mereka jual ikut suka mereka ya. Kenapa boleh berlaku? Sebab kuasa politik ketika itu dipegang oleh Pakatan Harapan. Macam mana dia mengandak? Antara sebabnya ramai kita tak mengundi. Yang mengundi bagi kuasa kat dia. Ini yang jadi depan mata kita ni. Sebab itu kita harap sangat-sangat tuan, tolonglah. Terutama anak-anak muda ramai tak daftar. Bukan payah pun dia pergi kat Kampung Raja tu ada post office, pergi bagi kat dia. Kat Kerani tu bagi kat Menalan. Abang nak daftar sebagai pemilih. Kalau sekarang ni tuan-tuan buat, tuan-tuan ada harapan lagi untuk mengundi. Sebulan lepas tu, tuan-tuan boleh buka handphone tuan-tuan, type SPR. Tekan daftar pemilih, masuk IC tuan-tuan, keluar direct. Nak daftar di mana, nak mengundi di mana, saluran berapa, unit peti undi mana, semua disebut di situ. Secara jelas. Tolong. Kalau kita yang mengaji tak tolong agama negara bangsa kita, siapa lagi nak tolong tuan-tuan? Harap sangat-sangat di mana-mana saya bercakap benda ni. Hari tu atas mimbar aku khutbah, aku cerita bab ni. Kami di Perak tak tahu lah di sini. Kami di Perak tuan-tuan, kami panggil SPR main masjid. Kan, terutama hari Ahad. Kita buat satu ceramah, kuliah apa semua. SPR kita panggil dia main. Dia main. Memelih lembu 2 ekor, kambing 2 ekor, panggil orang kampung buat kenduri. Dia main meneram. SPR daftar tu di masjid tu. Buat. Di Perak kita buat. Jadi tuan-tuan, makna kita buatlah macam mana pun, yang pentingnya tuan-tuan mendaftar sebagai pengundi. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Berdoa banyak-banyak. Kita bukan bercakap nak menyatukan parti-parti politik saja. Kita nak menyatukan semua umat Islam.
Bukan UMNO PAS bersatu saja. Dia nak satukan semua sekali. Tumpang kita masih ada majoriti. Kekuatan kita ni tuan-tuan sekalian, kita boleh gunakan tuan-tuan untuk menyelamatkan hak-hak kita. Kita bukan ambil hak siapa. Kita nak pertahankan hak kita di atas bumi tercinta ni, insya-Allah. Jangan tuan-tuan duk mengaji saja, kepit kitab sampai nak hancur. Mai hari pilihan raya tak mengundi. Oh, leceh. Dia main marah SPR dah. Haram jadah punya SPR. Dia kata pasal apa pula? Saya nak mengundi, mereka tak bagi dah Ustaz. Pasal apa? Tak tahu. Hang bawa kat Menalan tak? Bawa. Hang tunjuk tak? Tunjuk. Pasal apa tak bagi? Tak tahu. Mai tengok kat Menalan. Saya buka handphone saya tekan SPR. Daftar pemilih. Saya masuk IC dia. Tak keluar. Awak kena IC yang ni. Saya ambil IC saya. Saya tekan IC saya, nombor IC saya. Dia keluar. Saluran berapa, pusat mengundi mana, sekolah mana, DUN mana, parlimen mana. Keluar detail. Yang dia tak keluar. Hang daftar ke? Daftar apa Ustaz? Daftar pemilih? Tak ada. Ceramah tuan-tuan, takbir dua tangan. Bangkit diri, takbir. Tak daftar. Leceh ada. Kami duduk depan ni, ibarat juru latih tentera. Ajak nak menembak lagu mana, nak bertempur lagu mana. Tuk main hari perang, tak boleh tembak. Kenapa? Peluru tak ada. Rogi lah tuan-tuan. Rogi apa sangat. Jadi anak-anak muda ni, adik-adik semua ni, tolong kempen-kempen kawan-kawan. Dalam masa seminggu ni, cepat-cepat sikit. Takut tak boleh nak mengundi. Kalau pilihan raya dibuat awal tahun depan ni, takut kita tak tempat, tak nama kita tak lekat. Takut tak boleh nak mengundi. Untuk mengundi tahun depan, awal tahun depan, sekarang ni kena daftar cepat. Jangan terlewat. InsyaAllah mudah-mudahan. No, harapan kita bersama lah. Nak jaga negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Dan tahniah kalau betul lah apa berita yang saya baca dalam Facebook ni dan sahabat ni baru ni, Kedah tuan-tuan dapat anugerah baru daripada Allah Taala. Yang kalau betul berita tu, Kedah akan jadi sebuah negara maju lah, insya-Allah. Apa nama apa dia punya bahan tu? Ni apa? Nak sebut aku berarti. Apa benda dah? Mineral. Mineral apa benda lah. Katanya mahal pada mahal lagi. Terdapat di sini. Kalau menjadi kenyataan, alhamdulillah. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah itu, negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan langit dan bumi, insya-Allah. Kerja kita ikut perintah Allah. Rezeki Tuhan bagi, insya-Allah. Mudah-mudahan harapan tu menjadi kenyataan lah. Menjadi kenyataan. Buka peluang kerja yang banyak. Kemakmuran negara, negeri, masya-Allah. Boleh bantu pondok, bantu tahfiz, bantu orang susah. Banyak sangatlah tuan-tuan. Dalam keadaan kita miskin ni pun, kita boleh bagi apa yang patut. Apatah lagi kalau kita dianugerahkan oleh Allah dengan kekayaan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan lah. Saya pun tumpang sonok lah. Berita ni tumpang sonok, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir,